dalam pool Telegram kan. Saya bagi awal. Saya bagi awal soalan sebabnya dalam slide ni dia dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Arab. Dalam tulisan Jawi. Bila tulisan Jawi, saya sebab saya tak boleh buka laptop, jadi saya tak boleh nak translate lah semua ni. Saidatina Faris. Okay, Faris. Okay, hari ni kita akan belajar wanita suri teladan ummah. Okay, wanita suri teladan ummah, buku teks, muka surat. Siapa lagi ni? Rahul Fazrin. Salam. Buku teks, muka surat. Dengar masih dengar saya cakap. Okay, buku teks, muka surat. Buku teks, nampak tak gambar saya? Tak nampak. Tak apalah. Buku teks muka surat 175 hingga 182. Tapi hari ni kita akan belajar tentang riwayat hidup Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anhu. Permaisuri hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, nama diberi adalah nama dia adalah yang sebenar adalah Khadijah binti Khuwailid. Yang awak jawab tadi kan. Keturunan dia daripada bangsawan Quraisy, daripada suku Bani Asad. Sambil-sambil tu awak boleh tulis nota gelaran dia At-Tahirah. At-Tahirah ni maksud dia suci marwah. Suci marwah diri. Suci marwah diri lagi. Dari segi perkahwinan, Sayyidatina Khadijah ni dia berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada usia 40 tahun. Umur dia 40 tahun, Nabi umur berapa? Nanti sama-sama cari dan mempunyai 6 orang anak, iaitu siapa? 6 orang anak. Putri Khairah masuk ke? Okey, dari segi perkahwinan, bila dia kahwin dengan Nabi Muhammad ni kan, Nabi Muhammad kita panggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan. Dia dikurniakan 6 orang anak. Yang pertama, anak dia adalah namanya Qasim. Ruqayyah. Yang keempat, Ummu Kalsum. Yang kelima, yang kelima, nampak ke slide Ustazah ni? Nampak ke? Ustazah masuk dengan telefon je ni. Ruqayyah. Lepas Ruqayyah, Zainab. Lepas Zainab, Ummu Kalsum, anak dia. Lepas Ummu Kalsum, Fatimah. Fatimah tu adalah puteri bongsu lah. Kerjaya dia adalah Sayyidatina Khadijah ni adalah perniagaan yang sangat kaya dan berjaya pada masa tu. Megah Azim. Sangat berjaya dan juga kaya pada masa tu. Boleh? Dapat ke tu? Dapat ke? Dapat sebenarnya slide ni saya dah masukkan dalam Google Classroom. Bolehlah tengok lepas ni untuk awak punya ulang kaji. Sebab awak ni tak banyak masa dah PT3 tahun depan. Sebab tahun ni pun kita tak tahu kita masuk ke tak bulan 9 ni kan. Saya pun tak pasti. Mungkin masuk kelas peperiksaan dulu, mungkin masuk tingkatan 5-3 dulu kan. Kita tak tahu macam mana. Jadi awak ni saya rasa memang kena pulun lah.
Okey, masuk. Kena masuk kelas juga. Macam-macam mana pun. Okey. Lagi. Hmm, keislaman dia kan? Keislaman dia. Okey. Sayyidatina Khadijah ni adalah orang yang pertama menerima Islam. Orang antara 3 yang terawal menerima Islam. Okey. 3 orang. Yang kedua lagi, yang 3 orang lagi adalah Sayyidina Ali. Itu sepupu baginda. Dia masuk Islam umur 11 tahun. Masa umur kanak-kanak lagi. Okey, lagi yang awal lagi adalah sahabat Nabi adalah Zaid bin Harisah. Okey, itu adalah orang yang 3 yang terawal lah. 3 sahaja, okey? 3 sahaja. Okey, tengok kepada sifat utama. Okey, sifat utama Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha merupakan seorang yang bijak bertindak, okey? Bijak bertindak ni awak boleh take note isi dia. Dia punya sifat dia adalah seorang yang bijak bertindak. Macam mana? Okey, beliau ni, okey, Sayyidatina Khadijah ni adalah seorang yang berilmu, iaitu wara'. Bukan, salah. Okey, beliau merujuk seorang yang berilmu iaitu Waraqah bin Naufal, serta memberikan kata-kata semangat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda menerima wahyu yang pertama di Gua Hira. Okey, boleh? Dapat ke setakat tu? Yang pertama, dia punya sifat apa? Dia punya sifat yang pertama apa? Nampak tak yang saya highlight ni? Nampak tak? Yang saya highlight ni. Nampak ke? Nampak kan? Bijak bertindak. Yang pertama ingat Okey, tu boleh awak take note terus dalam buku tulis. Okey? Take note terus. Okey, bijak bertindak. Yang pertama. Yang kedua, Sayyidatina Khadijah ni dia punya sifat adalah mempunyai semangat. Okey, salah. Okey, mempunyai semangat pengorbanan yang tinggi. Tu sifat dia yang utama. Okey? Sifat utama yang kedua. Okey, mempunyai semangat pengorbanan yang tinggi. Okey, macam mana? Cara dia kan. Macam mana? Dia banyak belanjakan harta dia untuk bantu umat Islam pada awal Islam. Pada awal dakwah Rasulullah SAW, beliau banyak guna duit dia, harta dia ke jalan dakwah Nabi tu. Tu pengorbanan dia sangat tinggi Okey, termasuklah keluarga Bani Hashim. Okey, keluarga Bani Hashim ni adalah keluarga kerabat Nabi Muhammad. Maksudnya keluarga Nabi Muhammad yang masuk Islam, yang menerima Islam pada masa ni ramai dipulaukan oleh musyrikin Quraisy. Musyrikin Quraisy ni adalah orang yang pada masa tu adalah orang yang kafir lah kan. Kafir maksudnya dia tak menerima ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menentang ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, sebab tu kita panggil musyrikin. Musyrikin ni dalam bahasa Arab lah, dalam bahasa Melayunya adalah orang yang tak menerima Islam, orang yang kafir lah pada masa tu. Lagi mereka ni jahil, orang yang jahil dari segi agama Islam. Tapi mereka pandai dalam aspek pidato, syair, bercerita, syarahan mereka pandai. Jual beli pun pandai, tapi jual beli secara inilah yang menindas orang. Maksudnya dia mengenakan bunga yang tinggi kan, riba kan. Kalau beli RM10 kena bayar RM30. Riba lah tu. Tak boleh. Kita bila nak jadi penjual ni, kita kena keuntungan kita tak boleh lebih daripada 2 kali ganda kita punya modal. Contohnya pen ni kan. Awak beli pen dengan harga RM2. Awak nak jual dengan RM8. Tak boleh. Sudah lebih. Awak nak ambil untung sekadar 50 sen boleh, RM1 boleh. Jangan lebih 2 kali ganda. Okey, sebab harga pen awak beli asal adalah RM2. Boleh? Faham ke cakap tu? Tu dalam aspek jual beli Okey, lagi apa dia kata? Okey, pada saat kematian, beliau keseluruhan hartanya telah dibelanjakan ke jalan Allah SWT. Nak cakap kat sini, Sayyidatina Khadijah ni adalah seorang yang dermawan, sangat dermawan. Tak ada, dia tak tinggalkan harta pun. Melainkan harta dia tu dibelanjakan ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Pengorbanan yang sangat tinggi ni. Kita sekarang kan
Walaupun kita terima beratus-ratus ribu, berpuluh-puluh ribu kan, royalti ke duit apa-apa pun kan, kita rasa susah kan nak bagi sedekah dekat orang. Betul tak? Betul tak? Betul ke tak? Ha? Ada lagi ke dengan Ustazah ni? Betul. Betul kan? Nak cakap yang susah sebab kita fikir masa depan kita macam mana kalau kita, okay, contoh lah kan, tu 10,000 banyak sangat. Contoh kan, awak tengok kucing lapar kan, kucing lapar, awak sanggup ke bagi tulang ikan kepada kucing tu? Tulang ikan sahaja, sanggup ke? Tak sanggup kan? Sebabnya macam mana kucing nak makan tulang ikan? Mana ada isi kan? Jadi kena bagi isi lah. Isi ikan tu sendiri ataupun bagi yang ada duit lebih boleh bagi Whiskas, makanan kucing tu kan. Pun boleh. Jadi nak cakap kat sini, awak bagi seekor ikan kepada seseorang ke kepada kucing lah kan. Biasa kucing bagi ikan kan. Tak luak pun duit kita kan. Bahkan nanti Allah akan bagi lagi. Allah akan ganti lagi duit kita. Apa yang kita buat tu dengan lebih lagi. Dalam pelbagai bentuk. Allah tak kata. Bila awak bagi ikan seekor dekat orang ataupun kucing. Allah tak kata Allah akan balas balik seekor ikan balik. Allah akan tambah lagi seekor ikan. Tapi Allah kata Allah akan janjikan uh, rezeki yang lebih. Maksudnya rezeki yang lebih ni nak kata macam mana? Mungkin awak akan dapat ketenangan, dapat keluarga bahagia, dapat duit lagi, dapat rumah ke kan. Nak cakapnya bila kita sedekah dekat orang ni ataupun sedekah ataupun bantu kucing-kucing dekat jalan ke, bagi hawan makan kan. Nak cakapnya apa yang kita buat tu benda tu dah baik tapi Allah tak balas dengan sama yang Allah kita bagi. Tapi Allah balas dalam pelbagai bentuk pahala. Okey, lagi dapat duit lebih ke? Faham? Faham ke? Faham ke setakat tu? Faham ke? Faham ke? Faham Okey, sekejap saya nak screenshot murid yang ada dalam grup ni. Okey, Alia Najiha, Cik Raihan, Lokman, Faik, Megat, Nawawi, Akid, Faris, Kristina, Cik Raihan, Puteri Khaira, Rahul Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 orang je. 12 orang je ada. Manalah yang lain lagi Faik. Okey, saya hantar dekat Okey, saya hantar dekat Telegram. Kejap ya. Sebab saya takut termiss nama. Okey, yang selalu masuk ke Ustazah kan. Mungkin Ustazah akan tambahlah penglibatan dari segi dari segi penglibatan dalam markah waktu kalau markah terlampau rendah. Okey? Boleh? Boleh ke? Boleh. Okey, saya share balik. Kita masuk kepada slide. Okey, sumbangan. Nampak sumbangan? Nampak sumbangan? Okey, kita masuk kepada sumbangan. Apa yang Sayyidah Tina Khadijah buat ni? Okey, dalam tamadun Islam ni. Okey, pertama, dia sentiasa sumbangan ni apa yang dia buat kepada masyarakat. Tu kita panggil sumbangan kan. Okey, sentiasa bersama dengan suami yang tercinta. Suami tercinta dia siapa? Nabi Muhammad lah kan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ni banyak memberi sokongan penuh dalam semua tindakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh dia sediakan makanan kepada Rasulullah sewaktu di Gua Hira. Nak cakap kat sini, bila Rasulullah
pergi untuk mencari di Gua Hira, dia sediakan makanan kepada suami kan, kepada Rasulullah sendiri. Tu pengorbanan lah sebagai seorang isteri. Yang kedua, apa pengorbanan dia? Okey, menjadi pendorong, dan penyokong perjuangan Rasulullah, menyebarkan dakwah Islam. Dia sebagai isteri Rasulullah ni dia jadi pendorong. Jadi apa? Sebagai inilah, pemberi kata semangat, orang yang menyokong, orang kedua yang menyokong di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh? Dapat ke setakat tu? Dapat ke? Dapat ke? Dapat Okey, yang ketiga, apa yang Rasulullah buat? Rasulullah buat ni, Rasulullah telah membelanjakan semua harta dia untuk Islam. Rasulullah pula. Salah. Okey, Sayyidatina Khadijah ni telah membelanjakan. Dia ni, sumbangan dia ni, pengorbanan dia adalah dia telah belanjakan semua harta dia untuk Islam. Untuk penyebaran dakwah Islam. Okey, beliau membantu orang yang kesusahan dengan hasil perniagaan dia. Kan Nabi Muhammad berniaga dengan modal Khadijah kan. Hasil daripada perniagaan tu, untung dia tu dia belanjakan ke arah dakwah Islam. Okey, boleh? Dia juga membantu orang yang kesusahan dengan hasil perniagaan. Tu sumbangan dia. 3 sumbangan dia. Yang ni awak kena ingat sebab ni adalah fakta tau. Sebab bila dalam sirah, awak tak boleh nak goreng tau. Tak boleh nak goreng kebat, nak goreng tapi berdasarkan fakta. Boleh? Goreng berasaskan fakta. Bukannya goreng sekadar goreng ikut logik akal. Tak ada. Sebab kebat untuk sirah ni adalah sejarah Islam kan. Sejarah Islam ni kita belajar berdasarkan fakta yang telah diceritakan. Maksudnya kalau fakta sumbangan, itulah sumbangan dia. Okey? Okey, tengok yang kedua. Yang seterusnya. Ada dalam 9 minit lagi. Kita iktibar. Kita masuk kepada iktibar. Okey, iktibar ni kita panggil pengajaran kan. Okey, pertama kita hendaklah bertindak dengan bijak. Bertindak dengan bijak. Macam mana? Sebabnya Sayyidatina Khadijah pun bijak kan dalam menangani situasi. Dia bijak bertindak. Apa yang dia bijak bertindak tadi? Okey. Dia maksudnya contoh kan, dia dah tahu suami dia nak pergi jauh, nak pergi mengabdikan diri, nak pergi menenangkan diri. Jadi dia cepat-cepat buat makanan untuk suami dia. Jadi dia bijak bertindak. Okey, boleh? Faham ke setakat tu? Faham ke? Faham ke? Faham Okey. Dari situ kedua, iktibar lagi, pengajaran lagi kan. Kita hendaklah ni kan. Kalau soalan iktibar, awak tak boleh nak tinggal. Kalau tak buat kita hendaklah ataupun umat Islam hendaklah, awak tak dapat markah. Walaupun jawapan isi awak betul. Boleh? Tu PT3 okey. Okey. Iktibar. Okey. Kita hendaklah mendermakan harta di jalan Allah SWT. Kita lah. Tak kisahlah derma 10 sen pun membantu juga kan untuk bayaran air contoh dia di masjid ke, di surau ke. Tak kisah. Tak semestinya kena derma RM10. Tak semestinya kena derma banyak-banyak. Okey, boleh. 10 sen pun, kalau tak ada 10 sen pun, tak cukup RM1 kan? Betul tak? Betul ke tak? Betul ke tak? Kalau tak ada 10 sen, cukup ke tak RM1? Tak cukup kan? Jadi nak cakap kat sini, dermalah, sedekahlah sekadar yang kita mampu. Dan janganlah mengungkit-ungkit. Tu prinsip dia. Okey? Lagi, yang ketiga, suka membantu. Kita hendaklah suka membantu agar dapat, awak kena tambahlah ni dalam iktibar ni sebab dia tak buat huraian. Okay, kita hendaklah suka membantu agar kawan yang ditimpa musibah boleh berlapang dada, boleh menjadi tenang, boleh maksudnya kita hendaklah suka membantu agar
agar kesusahan saudara kita dapat diringankan. Okey, pun boleh juga nak cakapnya kan. Lagi apa? Kita hendaklah suka membantu agar dapat mengawal emosi uh, kawan kita yang dalam kesusahan. Faham? Nak cakap kat sini, bila ada kawan yang susah, ditimpa susah ni, dia banyak faktor yang mengganggu tau. Emosi dia, tekanan perasaan dia kan. Kewangan tu memanglah. Lepas tu lagi, kita nak jaga dia punya mental supaya dia tak cakap Allah tak sayang dia, Allah tak jaga dia, Allah tak adil. Kita tak nak dia cakap macam tu. Okay, faham? Boleh tak? Faham tak? Faham tak maksud Ustazah? Jadi kat sini awak boleh tambah huraian mengikut logik akal awak lah. Okay, yang bersesuaian. Okay. Okay, lagi. Kita hendaklah istiqamah. Kita hendaklah ni pendahuluan. Istiqamah memperjuangkan agama Islam. Kita panggil isi. Okay. Kita hendaklah memperjuangkan agama Islam agar umat Islam sentiasa umat Islam sentiasa hidup dalam aman dan damai, hidup dalam keadaan yang tenang. Okey, boleh? Boleh ke? Nampak tak apa yang Ustazah cuba sampaikan kat awak ni? Nampak tak? Nampak ke? Nampak? Okey, nampak cara nak olah ayat tu. Huraian dia tak apalah, awak hurailah ikut yang berkait dengan isi tu. Isi ni dia dah bagi kan. Awak kena tambah huraian je nak dapat 2 markah untuk soalan iktibar. Okey, lagi. Kita hendaklah sentiasa menyokong anggota keluarga yang berdakwah. Ni dia dah bagi huraian ni. Okey, kita hendaklah sentiasa menyokong anggota keluarga. Sentiasa menyokong anggota keluarga kita panggil isi. Okey, yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kita panggil huraian. Pun boleh 2 markah dah kat sini. Nak tambah lagi? Nak tambah lagi, kita hendaklah sentiasa menyokong anggota keluarga yang berdakwah di jalan Allah SWT agar urusan dakwah dipermudahkan. Pun boleh juga. Okey, dapat 2 markah. Senang je nak dapat 2 markah untuk soalan iktibar. Okey? Dengan syarat awak tak melencong ke arah lain lah. Isi tak ke laut. Isi tu tepat dengan soalan. Ikut teknik jawab. Okey, boleh? Okay, saya rasa hari ni saya tak boleh lagi nak bagi link untuk murid yang saya nak ni. Nanti saya akan PM sendiri murid-murid yang saya akan bincang soalan peperiksaan. Okey, saya rasa setakat ni kelas kita. Okey, bolehlah 3 minit lagi sebelum start kelas kan? Ke rehat lepas ni? Rehat Rehat kan? Okey, bolehlah. Rehat. Okey, nak makan ke, nak solat duha ke, boleh lagi Okey, saya rasa setakat ni kelas kita saya tamatkan. Terima kasih yang masuk kelas, tapi sekejap ya nak snack. Ke sama tadi 12 orang? Akid dah left dah. Okey, saya rasa sama je yang tadi ni. Okey, terima kasih masuk kelas. Terima kasih. Apa? Salam.